start anyway. Okay, so dah start record. So kita mulakan Okay, so seperti yang kita tahu dan pernah belajar dekat sekolah, integration adalah antiderivative atau antiderivation. So boleh tengoklah. So ni dia punya apa mana So kalau kita differentiate capital F akan dapat F small f. So dia cakap the function of the form of capital Fx are the antiderivative of Fx. We denote this by writing symbol integration Fx dx is equal to capital Fx plus C. So capital Fx ni mewakili hasil integration lah. Dan C tu dia panggil constant. C tu dia panggil constant. So cikgu rasa benda ni korang jelas. Lepas tu simbol-simbol integration ni pun cikgu rasa korang dah familiar sangat. So ni simbol integration ada orang panggil simbol cacing. So kita pakailah ni adalah simbol integration. So kita tengok basic rule. So yang ni cikgu akan pergi cepat sikit lah. Cikgu akan pergi cepat sikit. So korang kena faham kalau differentiate, hasil differentiation tu kalau kita integrate dapat balik function yang kita differentiate tadi. So dia anti-derivative lah. Okay, so kita tengok basic rule of integration. Kalau kita integrate constant, kita akan dapat kx yang mana kalau ikutkan kalau differentiation dia pengurangan, contohlah cikgu ada x square. Kalau kita differentiate d dx apa jadi? 2 pergi depan x kurang 1. Boleh kalau differentiate lah. Kalau integrate dia terbalik, dia akan pergi, contohlah cikgu ada integrate x square dx apa jadi? Kita akan dapat x kuasa 3 bahagi 3. Yang differentiate bawa pergi depan kurang 1, yang integrate tambah power, bahagikan power yang kita dapat tu. So yang ni darab, yang ni bahagi. So yang ni korang kena jelas lah. So kita tengok dulu, kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5 rule. Basic rule lah senang cerita. Basic rule untuk basic integration ni. Ni kita ada. So yang pertama kita ada K dx. Integrate K dx which is K itu adalah constant. Differentiate constant, kita tambah X je kat belakang. So KX tambah C. Kena ingat kalau selagi tak ada limit A ataupun B, hasil differentiation kita mesti ada C kat belakang. Ada constant Ada orang panggil dia adalah arbitrary constant. Nanti kita tengoklah apa constant yang nama-nama kat belakang ni. Lepas tu ni yang paling basic. So x to the power of n, tak kisahlah n tu power berapa, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 10, even 10 sekalipun. So x to the power of n, kita integrate, kita akan dapat x to the power of n plus 1. Hasil yang kita tambah kat atas ni kita letak kat bawah. Dan jangan lupa tambah C. So yang ni lagi kita punya basic rule of integration. Kalau ada constant kat depan ataupun ada coefficient kat depan, kita just keluarkan sahaja K tu. Lepas tu kita integrate function macam biasa. So yang ni adalah bentuk plus minus. Boleh pecahkan. Kalau tak nak pecahkan pun biar je dalam tu. Tak ada masalah pun, tak ada isu pun. Dan ni pula yang mana bentuk dalam satu function tu, dalam satu function yang di-integrate, ada satu linear dalamnya. Boleh, ada linear dalamnya. AX tambah B. So AX tambah B to the power of n plus 1, hasil integration dia. N plus 1 kita bahagikan. Lepas tu jangan lupa kita differentiate dalamnya. Letak kat bawah. Differentiate differentiate. So tambah C. So ni adalah basic rule yang kita kena tahulah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 basic rule. Dan basic rule ni dah pernah kita belajar dah sebelum ni. Ingat ke tak ingat je. So tu kena, tak ingat kena recall balik lah. Dan cikgu rasa mostly daripada korang tak ada isu sangat lah berkenaan dengan 5 ni. Betul? Boleh follow? Dekat ni boleh follow? Boleh cikgu. Okay, so kita teruskan lagi So yang dah belajar kita cepat sikit lah. Ada part-part yang cikgu kena highlight, nanti kita highlight lagi detail lah. Okay, kita tengok example 1. Boleh? Example 1. So just integrate
the following integral. Okay, so yang pertama tu senang lah. Yang kedua pun senang. Yang ketiga kita adjust sikit. Okay, so kita teruskan. Okay, yang pertama kita ada integrate of 3dx. Integrate 3dx. Dan cikgu tahulah korang mesti dapat jawab dengan baiknya yang ni. Jawapannya adalah 3x plus c. Setuju? Setuju. Okay. Okay, untuk yang B, kita ada integrate x to the power of 6 dx. So, yang ni senang juga. Hasilnya adalah x to the power of 7 divide by 7 plus c. Untuk c pula, tukar dulu bentuknya. Sebab bentuk dia tu susah kita nak integrate. So, dia akan jadi x to the power of negative 1 over 2 dx. Bentuk lain dia lah. So, jawapan kita adalah x to the power of 1 over 2 divide by 1 over 2 plus c. Tapi tak cantik kan? Adjust sikit. Dia akan jadi 2 x to the power of half plus c. Tak nak bentuk macam ni, tukar lagi. Square root of x plus c. Okay, boleh? Boleh. Okay, boleh follow Okay, so kita teruskan lagi. Untuk example 2, dia dah tambah koefisien kat depan dan kita follow je lah. Mana nak letak Okay, yang pertama dulu A. Negative 2 cikgu keluarkan. Kita ada square root of x integrate dx. Ataupun kalau tak nak tulis macam tu, kita boleh tulis macam ni. Integrate x to the power of 1 over 2 dx. Jawapan kita negative 2 kat depan. Kat sini kita akan dapat x to the power of 3 over 2. Bawah akan jadi 3 over 2 plus c. So kita kemaskan sikit jawapannya. So yang ni kalau kita bahagikan negative 2 divide by 3 over 2, kita akan dapat negative 4 over 3 x to the power of 3 over 2 plus c. Ke ada bentuk lain nak ditulis? X punca kuasa 2 tapi X tu kuasa 3. Boleh? Ataupun nak tulis macam ni. Kita ada negatif 4 per 3 punca kuasa 2. Macam ni. Lepas tu X kuasa 3. Boleh? Boleh. Tambah C. Ataupun bentuk lain lah. Bentuk tu pun boleh pakai. Boleh? Okey. Sekejap. Sebab space tak cukup sini, cikgu turunkan ke bawah. Kita jawab soalan yang khususnya tu. B. Okey, so kita ada B. Kita ada integrate 3 dalam bracket 2y plus 1 to the power of 2 over 3. Okay, so ni bentuk yang kelima tadi. dy. So integrate in term of y lah, with respect to y. Okay, so kita teruskan. Kita tulis balik 2y tambah 1. 2 per 3 tambah 1 dapat apa? 2 per 3 tambah 1. Dia akan dapat 5 per 3. So 3 ni ada kat depan. Ni akan jadi 5 per 3 tambah C. So jangan lupa sebab dalam ni ada linear. So kita darabkan dengan 2. Boleh? Nak cikgu ulang sekali lagi ke? Ataupun dah faham dah? Nak cikgu ulang sekali lagi ke dah faham dah? Cikgu ulang lagi sekali. Ulang lagi sekali Okay. Cikgu padam dulu Cikgu padam balik. Okay. Padam balik yang ni. Ni adalah bentuk yang mana dalamnya ada linear dan ada power. So kita tengok balik kita punya
rule tadi, kalau kita perasanlah kat sini, kita ada linear dalamnya, linear tu ada power, so AX tambah B, kita tulis balik, N ataupun power dia akan bertambah 1, ambil N tambah 1 ni letak kat bawah, lepas tu jangan lupa AX tambah B ni, kita differentiate, kita akan dapat A. Ni, hilang. Ni. A ni datang daripada hasil differentiation. So differentiate D over dx, AX tambah B akan dapat A. Inilah benda ni. Okay. So konsep yang sama lah kita akan pakai untuk soalan ni. So kita tulis balik jawapan dia. Kita tulis balik 2y tambah 1. Power dia adalah 2/3 tambah 1 bahagikan dengan 2/3 tambah 1. So differentiate yang dalam ni dapat 2. Jangan lupa atas ni ada 3. Tambah C. Okey. So kita teruskan. 2/3 tambah 1 dapat 5/3. Darab 2 dapat 10/3. So yang ni akan dapat 10/3 dekat bawah. 3 dekat atas. 2y tambah 1. 5/3 tambah C. Kelas sekejap. Sekejap.